Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari sejarah tingkatan 5 dan kita akan bermula dengan bab 1 yang bertajuk Kedaulatan Negara. Baik, mari kita melihat sinopsis apakah yang akan disentuh dalam tajuk bab 1 ini. Kedaulatan merupakan satu konsep berkaitan dengan kenegaraan yang diasaskan dan diamalkan sejak zaman tamadun Yunani. Pelbagai tafsiran oleh tokoh tentang konsep kedaulatan muncul seiring dengan perubahan zaman. Negara berdaulat mempunyai ciri tertentu yang menjamin hak dan kebebasannya. Kedaulatan juga penting untuk mengekalkan dan mengukuhkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Pemerintah dan rakyat negara ini mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan serta mengekalkan keunikan identiti negara bangsa Malaysia. Baik, mari kita lihat tentang intipati pembelajaran ataupun apakah yang akan dipelajari dalam bab ini. Yang pertama ialah berkaitan dengan konsep kedaulatan. Yang kedua, ciri negara yang berdaulat. Yang ketiga, kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Dan keempat, langkah mempertahankan kedaulatan. Keempat-empat ini akan disentuh dalam bab 1. Dan mari kita lihat apakah elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang akan diterapkan oleh bab ini kepada semua pelajar. Yang pertama ialah kebijaksanaan menghadapi cabaran bagi mengekalkan kedaulatan negara. Kedua, kepentingan mengekalkan kedaulatan negara. Yang ketiga, kepentingan menghormati kepelbagaian budaya dan agama bagi mengukuhkan perpaduan bangsa Malaysia. Seterusnya, yang keempat ialah kepentingan menjiwai identiti negara. Baik, seterusnya ialah kemahiran pemikiran sejarah yang diterapkan dalam bab 1 ini. Kita ada 5. Yang pertama ialah kemahiran memahami kronologi, iaitu dari segi perkembangan pemikiran berkaitan dengan konsep kedaulatan. Yang kedua, pelajar boleh meneroka bukti berkaitan dengan kepentingan mewujudkan negara berdaulat dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Yang ketiga, pelajar boleh membuat interpretasi tentang ciri yang membentuk identiti negara berdaulat. Yang keempat, membuat imajinasi hubung kait langkah pemerintah dan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dan yang kelima ialah pelajar boleh membuat rasionalisasi kepentingan mengekalkan kedaulatan negara. Baik, tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan kepada kajian kita yang pertama dalam bab 1 ini, iaitu 1.1, konsep kedaulatan. Jadi untuk subtopik kali ini, apakah standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar? Ialah pelajar boleh menyatakan konsep kedaulatan. Mari kita mulakan. Kedaulatan ditakrifkan sebagai kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Kedaulatan negara kita dapat dilihat dengan lebih jelas sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kemerdekaan Tanah Melayu
pada 31 Ogos 1957 dan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 mengukuhkan serta memantapkan negara bangsa yang bebas dan berdaulat. Baik, mari kita lihat tentang takrif kedaulatan. Takrif kedaulatan mengikut bahasa adalah seperti berikut. Dari segi bahasa Yunani, kedaulatan ialah supernus atau superinus yang bermaksud agung atau tertinggi. Perkataan ini merujuk kepada negara yang bebas dan merdeka. Dalam bahasa Inggeris pula, kedaulatan ialah sovereignty yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Yang ketiga ialah dalam bahasa Arab, perkataan kedaulatan berasal daripada kata daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Dan akhir sekali, dalam bahasa Melayu, kedaulatan merujuk kepada perkataan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Baik, itu dia 4 takrif kedaulatan mengikut bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Baik, mari kita lihat sedikit info di sini. Tamadun Yunani merujuk tamadun Greek. Tamadun ini berkembang antara tahun 1000 sebelum Masihi hingga 800 sebelum Masihi. Greek merupakan salah satu wilayah Greece pada masa ini. Baik, kesimpulan tentang takrif kedaulatan dalam 4 bahasa ini ialah kedaulatan merujuk kuasa tertinggi sesebuah kerajaan bagi menjalankan pemerintahan negara yang bebas dan merdeka. Baik, ini adalah kesimpulan rangkuman daripada 4 takrifan yang diberikan dalam 4 bahasa yang dinyatakan. Mari kita teruskan kepada pandangan tokoh pula. Beberapa orang tokoh memberikan tafsiran mereka tentang kedaulatan yang sesuai dengan zamannya. Kita mulakan yang pertama ialah daripada ahli falsafah Yunani iaitu Aristotle. Aristotle mengatakan bahawa kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Kedaulatan merujuk kerajaan yang terikat dengan undang-undang. Baik, ada 2 perkara penting yang ditekankan oleh Aristotle di sini. Seterusnya yang kedua ialah Ibnu Khaldun, iaitu seorang ilmuwan Islam. Beliau menyatakan kedaulatan merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Kekuatan semangat kekitaan yang diiringi dengan kekuatan semangat beragama menyebabkan sesuatu bangsa rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Baik, ini adalah konsep yang diberikan ataupun pandangan yang diberikan oleh Ibnu Khaldun. Yang ketiga ialah Jean Bodin, iaitu seorang ahli falsafah politik Perancis. Beliau menyatakan kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sesebuah negara. Kedaulatan mempunyai sifat kekal dan mempunyai kuasa yang tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. Seterusnya yang keempat ialah pandangan ataupun takrifan dari Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Beliau menyatakan kedaulatan
dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Seterusnya ialah kedaulatan yang ditakrifkan oleh Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, iaitu mantan Ketua Hakim Negara. Beliau menyatakan, kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa. Bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa terlunjuk asing. Baik, inilah takrifan Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas terhadap perkataan kedaulatan. Akhirnya, kedaulatan merupakan kuasa tertinggi, kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara merdeka untuk menjalankan pemerintahan serta melaksanakan undang-undang. Kedaulatan penting demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Kedaulatan ini diterima dan diiktiraf oleh negara lain. Baik, inilah dia kesimpulan daripada perkataan kedaulatan berdasarkan kepada takrifan kelima-lima tokoh yang tersebut. Mari kita lihat pula tentang jenis kedaulatan. Kedaulatan berbeza mengikut bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh sesebuah negara. Setiap negara mempunyai hak untuk menentukan bentuk dan jenis kedaulatan yang diamalkannya. Terdapat beberapa jenis kedaulatan seperti kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang dan kedaulatan antarabangsa. Ya, ada 4 jenis kedaulatan yang digariskan di sini. Baik, kita mulakan dengan yang pertama. Apakah itu kedaulatan tradisional? Kedaulatan tradisional merujuk sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Kedaulatan ini wujud sejak tamadun awal manusia. Kedaulatan negara kita pula berpaksi pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kedaulatan terletak pada kekuasaan dan kewibawaan raja. Raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh taat setia rakyat. Baik, inilah dia kedaulatan tradisional. Yang kedua ialah jenis kedaulatan moden. Kedaulatan moden dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. Kedaulatan juga dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan dikaitkan dengan nasionalisme yang menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa masing-masing. Kedaulatan negara kita sebagai sebuah negara bangsa pula lahir hasil gabungan negeri yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan seterusnya Persekutuan Malaysia 1963. Inilah yang dikatakan sebagai jenis yang kedua, iaitu kedaulatan moden. Mari kita teruskan kepada kedaulatan yang ketiga, iaitu kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang bermaksud kerajaan dan rakyat terikat dengan undang-undang yang perlu dipatuhi. Kedaulatan undang-undang menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadikan negara aman, stabil dan makmur.
Badan kehakiman yang bebas dan berwibawa diwujudkan untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang menjadi prinsip keempat dalam rukun negara kita. Seterusnya yang terakhir ialah jenis kedaulatan antarabangsa. Apakah itu kedaulatan antarabangsa? Ia merujuk kepada pengiktirafan PBB iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Keanggotaan negara kita dalam PBB membuktikan bahawa dunia mengiktiraf negara kita sebagai negara bebas, merdeka dan berdaulat. Sebagai penutup kepada subtopik ini, pada hakikatnya, setiap negara yang berdaulat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur segala hal yang ada dalam wilayah tanpa campur tangan kuasa asing. Pemahaman terhadap konsep kedaulatan ini memberikan kesedaran tentang cabaran bagi mempertahankan negara. Oleh hal yang demikian, rakyat perlu menggunakan kebijaksanaan bagi menghadapi cabaran demi mengekalkan kedaulatan negara. Baiklah, itu sahaja perbincangan kita untuk subtopik 1.1. Kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Sekian, terima kasih.